Assalamualaikum, selamat tengah hari ya. Berjumpa kita lagi dalam kuliah uh, Diploma Teknologi Kimpalan DMB 3113 Pengurusan Fabrikasi Kimpalan Welding Fabrication Management PDPR minggu yang ke-10 slot yang kedua. Jadi hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan masih lagi project scheduling. Kita akan terus kepada apa dia critical path method. Okey, CPM ataupun critical path method, kaedah laluan kritikal, kaedah laluan kritikal dalam bahasa Melayu lah. Kaedah CPM ini diasaskan di E.I. DuPont de Moore and Company, salah sebuah syarikat lah, di Amerika Syarikat pada tahun 1957. Tahun kita merdeka, 1957 di Amerika Syarikat. Dia diasaskan untuk satu projek pembinaan, satu projek pembinaan. Juga kita kenali sebagai kaedah laluan genting, kaedah laluan genting. Critical tu genting, part tu laluan, method tu kaedah, kaedah laluan genting. Okey, definisi CPM ni secara keseluruhan ialah satu kaedah yang menunjukkan rangkaian logik, satu kaedah menunjukkan satu rangkaian logik dalam bentuk gambar rajah yang dilukis menggunakan simbol tertentu. Ia wujud hasil dari kelemahan yang terdapat di dalam cartagan dan milestone chart. Kita bincang sebelum ni, dalam kuliah yang sebelum ni, cartagan ni dia untuk projek yang mudah dan tidak kompleks lah. Jadi dalam CPM ni dia sesuai untuk kerja-kerja yang rumit dan besar. Okey, ini contoh critical path method yang dikatakan dalam bentuk lukisan logik atau grafik tadi. Inilah bentuk yang kita gunakan, bentuk yang kita gunakan. Kemudian kita ada carta alih, arah aliran proses tadi Tapi walau bagaimanapun daripada CPM ni perlu ada jadual awal dia lah, proses dia. Okey, saya rumuskan. Ini contoh CPM Ini kita namakan dia aktiviti 1. Jadi katalah kita nak buat projek ni, kita ada beberapa aktiviti kita boleh pecahkan Okey, jadi kita ada aktiviti 1, kemudian kita ada aktiviti yang kedua Okey, tempoh masa menyiapkan aktiviti 1 ke aktiviti 2 ni adalah 3 hari. Kita letakkan hari di sini. Kita letakkan hari di sini. Okey, contohnya aktiviti ni. Okey, kita kata kita nak buat grill contoh ataupun grill besi pintu. Okey, aktiviti pertama, kedua ni adalah aktiviti menanda dan memotong logam. Jadi bila kita nak tanda, kita nak potong logam, kita perlukan berapa hari? Kita perlukan 3 hari untuk buat proses ni. Aktiviti pertama, aktiviti kedua. Okey, daripada aktiviti pertama kedua ni pula kita tahu okey, ini contoh lah, contoh kita kata ini kita nak memasang, kita nak buat apa ni, kerja. Contoh ini kita nak buat kerja nak menyambung, kita nak mengimpal di sini, contoh. Daripada aktiviti kedua, ketiga, keenam, ke-9, ke-11 ni kita nak buat aktiviti kita nak mengimpal tadi. Tapi dalam proses kita menyambung dan mengimpal tadi, kita di sini kita mungkin ada proses mengecat. Ini kita katakan proses mengecat, kita letak undercoat, kita letak topcoat, selesai. Jadi kemudian yang ini pula kemungkinan ini ada proses kita kata kita nak pasangkan bunga di situ, pasangkan bunga. Okey, contoh. Jadi ini 3 proses utama, 3, 4, 5. Daripada proses utama dah potong bahan semua, welding. Ini kita nak pasang aksesori dia. Yang ini kita nak mengecat tadi. Jadi selepas kita pasang aksesori pun kita boleh pergi cat, nampak? Dia ada hubung kait Jadi setiap proses ni ada hubung kait. Okey. Dan setiap proses ni kita ada letakkan jumlah hari, jumlah hari dia melaksanakan aktiviti tu. Okey, kalau kita lihat ini yang warna merah, warna merah. Kenapa kita tanda merah? Sebab kita dah kena pasti ini adalah bahagian yang paling sukar, laluan yang paling sukar ataupun mengambil tempoh masa yang paling lama. Saya ambil contoh begini aktiviti 1, 2,
3, 4, 5 ni dia tak ada hubung kait aktiviti, tapi dia merupakan aktiviti yang lain tetapi boleh dihubung kaitkan kalau nak cepat. Contoh aktiviti pertama yang utama kita tengok, dia 3 campur 5 hari dah 8. 8 campur 2 hari dah 10. 10 campur 3 dah 13, campur 7 20. 13 dia akan jadi 20 campur 2 22 hari. Itu aktiviti yang dia sebenarnya dia tak tanda merah lagi. Aktiviti 22 hari. Okey, kalau aktiviti ni 3 campur 5 dia 8, campur 4 12, 12 campur 5 17, 17 campur 2 dia 19 hari. Nampak? Laluan ni 19 hari. Yang ini 22 hari. Okey, yang seterusnya daripada sini 3 pergi 5 8, 8 pergi 7 15. 15 campur dengan 3 18 campur 2 20. So 22 hari, ini 19 hari tadi, ini 20 hari. Jadi tempoh masa paling lama di mana? Yang di atas ni. Jadi inilah yang kita namakan kaedah, ini yang namakan laluan genting tadi. Dia mengambil masa hari yang lebih berbanding aktiviti-aktiviti yang lain. Okey, itu contoh. Nanti kita pergi penangan lebih lanjut. Okey, ini satu lagi contoh dalam CPM ni dia mesti ada juga start, dia mesti ada end juga. Dia mesti ada mula, dia mesti ada tamat. Kita boleh gunalah simbol ni. Ini dalam bentuk Word kita boleh guna yang paling mudah Microsoft Word. Kita gunakan anak panah dan kotak saja. Kemudian daripada situ ini adalah proses tiling proses. Tiling proses. Okey, styling proses ni dia kita tunjukkan hari pertama day 1 satu hari saja. Dia lay foundation, dia buat foundation bawah. Ini proses dia satu hari. Dia mesti letak hari. CPM ni dia ada hari begini dekat ahli anak panah dan apa dia activities tu. Kemudian kita tengok dia ada dua, dia pecah kepada dua. Pertama kita build back wall, mana kita buat bila kita nak buat tiling, kita buat wall di sebelah belakang. Okey, yang sini build front wall. Okey, dua proses kerja yang sebenarnya ada hubung kait lah wall, tapi dia bina pertama di sebelah belakang, di sebelah depan. Okey, bina wall di sebelah belakang mengambil masa 3 hari, bina wall sebelah depan 2 hari. Okey. Kemudian daripada bina wall belakang kita akan buat roof timber. Kita pasang kayu lah. Kita pasang kata bumbung kayu, bumbung kayu mengambil masa 1 hari. 1 hari. Atau daripada untuk front wall pula kita akan buat fit roof line. Kita buat fitting lah, kita buat pemasangan pada lining roof. Yang ini kita ambil masa separuh hari, 0.5 hari. Jadi seterusnya hari yang terakhir, aktiviti akhir 2 hari. Okey, kalau kita lihat yang mana kita namakan laluan vertikal. Okey, ini 1 hari, ini 3, 4, ini 5, ini dah jadi 7. Yang maknanya proses daripada kita proses yang ni, aktiviti ni, ini 7 hari. Kalau aktiviti ni pula 1 campur 2, 3, ini 5, 3.5 hari, 3,5 hari. Okey, yang mana paling banyak? Dan tentulah proses yang menegak ni. Jadi ini menunjukkan 7 hari proses tu boleh selesai, dan ini merupakan satu kaedah laluan ataupun critical path method, kaedah laluan genting. Perkara utama dalam kita membina CPM ataupun critical path method, kita mesti ada dokumen kontrak. Dokumen kontrak, contoh dokumen kontrak, dalamnya ada pelan tapak, pelan lokasi, lukisan, spesifikasi bahan dan lain-lain maklumat yang berkaitan. Kemudian kita perlu ada anggaran masa bagi kita membuat aktiviti binaan. Bergantung kepada kita punya jenis kerja, kuantiti kerja kita dan juga sumber-sumber binaan untuk diagihkan. Ini contoh dia. Task ni adalah aktiviti dia. Dalamnya kita letakkan hari dia 10 hari. Ini task B 8 hari, task D 10, task F 4. Dan dia boleh pergi task B ni boleh pergi pada task E, dia boleh pergi task G, task H. Jadi kalau kita nak kira task A dia boleh pergi task C, dia pergi task G, task H. Ada hubung kait antara aktiviti. Itu sebab dia lebih baik berbanding catagan. Dia ada perhubungan aktiviti di antara satu sama lain. Okay, kalau kita lihat task A 10, task B 8, kita tengok laluan ini dulu. 10, 18, 28, 32. Maknanya 32 hari proses A sehingga F. Okey, daripada proses A
B pergi H pula, kita ada 10, 18, 21, 18, 10, 8, kita ada 21, 21. Kita ada 36, kita ada 40. Ini 40, ini 40 hari. Jadi ini 32, ini 40. Kalau daripada sini pula 10, 25, 35 campur 15, 40, 44. Okey. Yang mana yang paling banyak? Jadi perjalanannya daripada task A, C, kita sini dah 35, sini dah 50, 54, inilah paling banyak, 54 hari. Ini adalah kaedah laluan kritikal. So kita warnakan warna merah, menunjukkan inilah keadaan CPM, kaedah di mana kita perlu kawal satu lalian yang kritikal lah. Okey. Sebelum kamu nak bina CPM, kamu mesti ada satu jadual yang menunjukkan apa dia aktiviti yang nak laksanakan, apa dia hubung kait, berdasar hubung kait antara satu aktiviti tadi. Hubung kait macam ni lah. Apa dia hubung kait? Task A boleh pergi task B, task B pula boleh pergi task C. Benda yang sama, proses kerja. Mana kita boleh cut off kerja tu. Dia boleh pergi sini, dia tak boleh pergi sini, dia akan pergi sini boleh. Tapi tempoh masanya akan lebih panjang lah berbanding dengan ini. Okay. Dan kemudian dia ada duration ataupun D, tempoh. Okey, kita lihat macam mana nak menyediakan CPM. Langkah pertama, kita kena pasti setiap aktiviti yang hendak dilaksanakan mengikut urutan kerja yang diperlukan untuk menyiapkan aktiviti. Okey, kita ada semua aktiviti tu ataupun kita punya duty ataupun kita punya task kita. Kali ini kita nak bina sebuah rumah. Bina sebuah rumah, kita install dia punya faucet. Kita install kita punya fixtures, kita install carpet dia. Ini kita nak bina rumah. Jadi totalnya 9 hari rumah selesai. Nak pasang carpet rumah. Lepas tu kalau kita nak pula kita buat dig foundation, kita build well, kita build roof, itu siap rumah. Total 40 hari. Jadi yang mana tempoh masa paling lama untuk kita selesaikan ialah kita buat dig foundation, build walls dan build roofs, dan ambil masa 40 hari. Jadi kita tandakan tagline merah. Ini menunjukkan tempoh kerja paling kritikal. Jadi kita namakan situ critical part. Ada hari di situ. Kita bezakan dengan warna. Okay, langkah kedua tadi, kita tentukan masa yang diperlukan untuk aktiviti. Maknanya dalam kita buat aktiviti, dalam tu mesti ada aktiviti. Mana kita letak aktiviti satu mesti berapa hari. Tak kira lah berapa pun, dia mesti ada hari. Dia mesti ada tempoh masa. Itu langkah yang kedua. Okey, langkah yang ketiga, kita binalah rangkaian berdasarkan hubungan aktiviti antara aktiviti dan kita boleh kena pasti lalu meeting. Bila kita dah letakkan aktiviti, kita letak hari. Contoh macam ni, start, 1 day, 2 day, finish. 3 hari untuk proses ni. Okay, proses ni pula, salah proses ni 1 hari, dia pergi terus habis. Sehari boleh selesai. Ni maknanya pendek lah. Ni 3, ni 1. Tapi kalau kita pergi proses satu lagi, 1, 2, 3, ini dah 4 hari. Maknanya ini adalah satu critical part day dia berapa hari? 4 hari, 4 days. 4 hari. Okey, ini langkah 4. Kita susunlah aktiviti dalam jadual menggunakan program yang sesuai. Sama ada kita nak buat Word, kita boleh buat Word ataupun program lain yang sesuai dengan kamu lah. Ada macam-macam program yang kamu boleh, ada yang dah sedia ada pun. Jadi bolehlah guna program yang ada berdasarkan kemampuan dan kreativiti kamu. Ini contoh-contoh lah CPM. Apa dia kebaikan CPM? Kebaikan CPM yang satu, dia mampu menunjukkan hubung kait antara aktiviti. Dia ada hubung kait lah satu aktiviti kepada satu aktiviti. Seterusnya, ia membantu pengurus mengenal pasti aktiviti kritikal atau genting supaya pengawasan dan kawalan dapat dilakukan. Okey. Bila kita tahu ini kawasan genting dia, kita boleh kawal, kita boleh selia bahagian ni. Okey. Seterusnya, dapat menunjukkan aktiviti awal yang dapat diselesaikan. Dia boleh menunjukkanlah aktiviti awal, akhir dan kita boleh selesaikan. Boleh mengenai pasti kelewatan berlaku akibat gangguan. Okey, kalau kita tengok, kalau ada gangguan sini, kita tahu kita boleh atasi kelewatan itu. Ada gangguan di mana kita tahu berapa hari. Oh, ganggu ni. Maknanya kita mungkin akan delay sikit. Contoh. Kita
kita dapat kena pasti aktiviti yang dapat kita siapkan awal serta lebihan masa yang boleh menyebabkan kos bahan tenaga kerja serta masa. Okey, kalau kamu tengok kita tahu hari ni mungkin kita boleh jimatkan ni satu hari je boleh, separuh hari boleh selesai. Sebab kita tahu ini satu hari tapi kerja ni kita boleh selesai satu hari. Jadi kita dah jimat masa sini. Maknanya kita kurangkan masa, kita kurangkan tenaga kos buruh kita dan bahan mentah kita. CPM boleh membantu pengurus untuk melakukan penyelesaian aktiviti. Kita boleh buat penyelesaian aktiviti lah. Penyelesaian maknanya penyusunan yang betul. CPM sesuai untuk projek besar dan rumit. Ini dia kelebihan utama dia lah. Dia boleh membina projek-projek besar dan rumit. CPM juga ada beberapa kelemahan. Kita bincang pasal kelemahan dia pula. Kaedah ini memerlukan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang luas untuk membinanya. Pastilah tengok kita projek besar, rumit. Jadi kita perlu banyak pengetahuan dan kemahiran. Yang kedua, ia mengambil masa dan pengetahuan untuk menyiapkan model CPM. Dia perlu banyak kajian. Sebab kita nak pergi aktiviti kepada aktiviti itu satu persatu dan nak kena pastilah dia punya tempoh masa. Jadi CPM ni hanya sesuai untuk projek besar dan rumit. Jadi boleh bagi projek kecil boleh gunakan catagan saja, lebih mudah. Ini ada soalan tutorial yang kamu boleh buatlah. Anda pelajar tahun akhir pengajian diploma di Kolej Vocasional. Anda dikenaki menyelesaikan projek tahun akhir secara berkumpulan. Lakarkan satu critical part method CPM bagi proses kerja projek tahun akhir kamu. Lakarkan saja. Ini latihan. Latihan yang kamu boleh bantu kamu meningkatkan kefahaman serta kemampuan kamu dalam membina CPM. Jadi dalam kuliah pada hari ini kita gunakan bahan rujukan yang saya dah edarkan lah, bahan rujukan pembelajaran serta slide dan link hari ni. Saya buat sedikit tambahan lah cara membina YouTube ni. Kamu boleh tengok dekat YouTube ni bagaimana nak membina CPM dalam ada sedikit slide yang boleh bantu kamu menambahkan pengetahuan kamu. Jadi saya rasa itu saja kuliah kita pada minggu ini. Kita akan jumpa lagi pada kuliah kita seterusnya pada minggu depan dan kita akan bincangkan masih lagi berkaitan dengan penjadualan dan perancangan dan penjadualan. Kita bincangkan pada proses yang lain pula. Assalamualaikum, jumpa lagi.